أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم عافنا في بدننا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا على وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpahnya inayah taufik isi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, pada pagi ini insya-Allah. Untuk kita meneruskan Usratuna, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung daripada Facebook dan daripada Telegram, Instagram. Boleh baca begini semua sahabat-sahabat. Siti Suhail, Siti Suhaila, Syamud, lagi siapa? Faris Syukri, Sa'idi Namin, Azra Syukur, Mulhaf, Amrus, Bisha Agency, Zaliyah Ahmad, Maziyah Ijan, dan semua sahabat-sahabat, insyaAllah, dan juga yang mengikuti melalui Facebook. Rohani Abdul Rashid, Izzah Aziz, Susu Faiz Central Region, Mas Najwa, Maimanah Ibrahim, Rohani Abdul Rashid Ilawi, Latifah Abu Hassan, dan juga kepada warga Darul Faizin yang saya kasih sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pada ayat ke-149. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. InsyaAllah 149. Sebelum itu, seperti biasa kita akan sama-sama beristighfar. Kita saling selamat membaca surah Al-Fatihah dan beristighfar kepada Allah SWT. Oh, dah mula ke? Pasal apa duduk? Ayah duduk iklan untuk kita. Ya, pasal apa yang pasal iklan ni?
Saya salah tengok. Saya tengok yang kemarin. Oh, yesterday. Okay, betul. Sebut nama orang lain. Okey, baik. Saya tengok yang kemarin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, Ustaz Samad dan Fitri Padang. Rasulullah buat. Kepada pagi. Baik, insya-Allah saya Muhammad apa ni kita jumpa Adik Noman Bashir untuk memimpin bacaan bermula daripada ayat 149 insya-Allah. Kemudian kita dapat istiqamah untuk baca Al-Quran pada setiap hari dan kita mentadabbur Al-Quran, kita semua beristighfar pada setiap hari. Yang buat ni sebenarnya untuk istiqamahkan saya untuk baca Quran dan istighfar. Itu yang untuk semangat dengan Suratuna pada setiap pagi itu insya-Allah. Bashir Ibu Bashir 149 mula 149. Aku kecil betul dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ke surat 102, kita akan baca ayat 149 sampai 153 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ta'fu 'an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك
وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Rahman Bashir bacaan tadi, InsyaAllah. Dan baik Nabi tadi sampai tak? Tak tanya baik atas meja. Okey. Okay, insyaAllah. Mari kita tengok tafsiran ayat pada muka surat 674. 674. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada renggan yang kedua, dua ketiga. Firman Allah Taala, in tubdu khairan أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Jika kamu mengatakan satu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan satu kesalahan yang orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha lagi Maha Kuasa. Jadi selepas Allah perintahkan kepada kita untuk tidak bercakap perkara keburukan, Allah tak bagi kita untuk bercakap perkara keburukan, perkara yang tak baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kecuali kepada orang-orang yang diinayah. Allah sebut Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sallallahu Muhammad. Termasuk kita bercakap di belakang orang. Walau orang tu tak dengar, kita bercakap keburukan orang, walau orang tu tak dengar. Tapi ingat, Allah inna wa kana Allahu sami'an alim. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu Allah pesan. Kemudian di sana ada dua keadaan. Yang pertama orang yang dizalimi, yang kedua orang yang menzalimi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia buat zalim kat orang. Sallallahu alaihi. Bila dia buat zalim kat orang, maka orang yang kena zalim itu dia ada satu benda nama dia doa. Dan doa dia sangat mustajab. Sebab tu jangan dia buat zalim kat orang, tak tahu. Dengan Allah ni, tuan-tuan, dengan Allah kita dosa besar lagu mana pun kita minta ampun, Allah mudah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ghafuran. Innallaha, sungguhnya Allah ni Maha Pengampun, Rahimah, dan Maha Penyayang. Allah ni mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, cukup syarat pengampunan Allah ampun dosa, walau besar mana pun dosa, kecuali dosa syirik pada Allah. Tapi dengan manusia ni susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan manusia ni susah. Manusia ni boleh kecil-kecil benda pun sakit dia. Dia kata aku tak mau maafkan orang. Aku tak mau maafkan orang. Susah. Itu Nabi SAW sebut cerita tentang Allah SWT mengumpat itu lagi besar dosa dia daripada berzina. Para sahabat tanya macam mana mengumpat lagi besar daripada berzina. Mengumpat berzina besar, sangkut dengan orang apa macam-macam.
Salat Muhammad mengumpat tiap hari buat. Ya. Tapi dosa mengumpat lagi besar pada berzina. Pasal apa? Pasal dosa besar lagu manapun dia minta ampun pada Allah, Nabi SAW senang. Allah ampun dosa. Tapi dosa mengumpat, selagi orang yang diumpat tu tak ampunkan dia, tak maafkan dia, selagi itu dia masih menanggung duduk dalam dosa tersebut. Itu susah. Dan orang ni kita pergi minta ampun kat orang, minta maaf lah, salat Nabi Muhammad, dia boleh kata kita aku tak mau. Tak ni sungguh aku minta maaf ni, tak mau, aku tak mau maafkan lah. Sungguh-sungguh berkeras tak mau maafkan, susah. Jadi sebab tu sebelum kita nak buat apa-apa kat orang, kita nak zalim kat orang, tolong fikir sikit salat Nabi Muhammad. Nah, betapa susahnya kita nak berurusan dengan orang yang kita buat zalim kat dia. Tu ingat tu salat Nabi Muhammad. Zalim ni bukan cerita hidup tikam orang, buat orang tentang halal, ambil harta orang, cakap tentang orang, fitnah orang, itu zalim kita. Salat Nabi Muhammad. Pertama. Yang kedua, hak apa ni, pihak yang kedua ialah pihak yang kena zalim. Pihak yang kena zalim, salat Nabi Muhammad. Salat Nabi Muhammad, apa yang ada kat dia ni? Yang pertama dia ada doa. Yang kedua, dia boleh mengatakan sesuatu yang tak baik tentang orang tersebut. Macam yang sebut semarin ni, salat Nabi Muhammad, Allah kata apa? Salat Nabi Muhammad, jangan bercakap buruk kecuali orang-orang yang kena zalim. Salat Nabi Muhammad, orang-orang yang dizalimi, Allah sebut salat Nabi Muhammad. Itu masalah dia. Tapi Allah sebut dalam ayat berikutnya, Allah kata apa? Memaafkan itu lebih baik. Subhanallah, memaafkan itu lebih baik. Allah sebut, yakni bila kamu manusia menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau kamu maafkan orang yang berbuat baik atau berbuat jahat kepada kamu, maka sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang mendekatkan kamu kepada Allah dan memperbesarkan pahala kamu di sisinya, kerana di antara sifat Allah ialah memaafkan hamba-hambanya sekalipun dia mampu untuk menghukum mereka. Salat Jumaat. Yang pertama tuan-tuan, kalau salat Jumaat, daripada kita duk cakap benda-benda yang tak elok, yang buruk tu, baik kita buat baik. Baik kita buat baik. Salat Nabi Muhammad. Banyak lagi jalan-jalan kebaikan. Itu Allah dah sebut. Awak kamu ni nak sangat kamu diazab ke? Kamu duk cari alasan-alasan untuk kamu diazab. Kadang-kadang pelik kalau kita fikir. Tuan-tuan, kita ni orang mengaji sekalipun. Orang yang duduk dalam kuliah ni, orang yang duduk dengar kuliah ni, orang yang duduk ikut live dekat Facebook lah, dekat Instagram ni. Salat Nabi Muhammad. Semalam buat forum dekat rumah, dekat Nazatul Naina semalam. Salat Jumaat tak ada lah. Depa je lah, bukan ada ramai-ramai pun. Keluarga depa dengan apa ni, saya dan Ustazah Muzayyana, Ustazah Zai, sembang dengan apa ni, Pak Long Bikers Abang Bakar, cerita sari-sari dia punya senarai kuliah online yang boleh ikut. Kak Nazatul Naina cerita satu-satu punya banyak, masya-Allah, kuliah-kuliah online yang boleh ikut pada setiap hari. Dan tengok dalam keadaan kita ikut kuliah setiap hari ni pun, nombor satu, nak buat ibadat sangat berat. Dia berat lah. Nak bangkit mayang sunat pun, Allah Rabbi. Nak bangkit tahajud, ya Allah, berat. Tak mahu nak puasa sunat. Ni, kita puasa sunat hari ni. Siapa puasa sunat hari ni, dia dapat 3 puasa, 3 in 1 puasa. Yang pertama, puasa sunat bulan haram Rejab. Yang pertama, puasa sunat dalam bulan haram Rejab. Tak habis-habis lagi gaduh pasal puasa Rejab. Kalau nak explain dah, pasal apa puasa banyak-banyak bulan Rejab, pasal apa? Ni tanya makcik-makcik. Makcik, pasal apa makcik puasa banyak-banyak bulan Rejab, pasal apa? Pasal nak menyambut Ramadan, salah tu, jawapan tu tak tepat. Pasal apa? Pasal bulan haram. Yang tu aja. Nabi SAW sebut, seafdal solat yang boleh kita lakukan selepas daripada solat maktubat, solat-solat fardu, ialah solat qiyamul lail, nisful lail, separuh daripada malam. Dan puasa sunat yang paling afdal yang boleh kita lakukan selepas daripada puasa Ramadan ialah puasa dalam bulan haram. Duk bergaduh tiap hari, mana ada dalil, mana ada apa semua sebagainya. Macam
Macam bergaduh ya. Kalau orang tanya kat kita ni, saya nak pesan kat kita semua ni, dia pesan selalu dah. Kalau orang tanya dekat kita, sallallahu alaihi Muhammad, pasal apa banyak sangat duk puasa dalam bulan Rajab ni? Pasal bulan Rajab bulan haram. Bulan Rajab bulan haram. Pasal apa puasa pula dalam bulan haram? Pasal Nabi sebut buat sembahyang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah sembahyang qiyamul lail. Puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan ialah puasa dalam bulan haram. Masa tu banyak puasa. Takat tu sudah. Syarah banyak-banyak ni. Sekaput tuan-tuan. Tak mau buat sudah. Tak mau buat sudah. Makan banyak-banyak. Musim durian ni, pergi makan durian banyak. Kan? Salah sini. Tahu baik dua abang orang itu yang mana. Biasa disebut dah. Tak tahu puasa sudah. Jangan duk marah orang nak puasa. Pasal apa? Pasal dia meraihkan ataupun bukan meraihkan bulan Rajab semata, tetapi nak mengambil kelebihan berpuasa dalam bulan Rajab. Yang kedua, puasa hari Khamis. Dua puasa dah kita dapat hari. Yang ketiga, puasa putih. 3 sekali, 3 in 1 puasa hari ni. Salah semua. Tapi susah tak nak puasa? Susah. Menggelupong nak niat amalan-amalan. Tak pakai soal Allah, ya Allah, tayyak pula roti canai. Jadi kalau tak puasa lagi tak ada nak makan roti canai kat tu, kat simpang tu tadi. Tak ada juga nak duduk fikir begitu. Susah. Nombor 2, kita ni orang mengaji sekali ni pun kita masih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Masih cenderung nak buat maksiat. Hati masih terdorong nak buat maksiat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, hati ni sampai tak tahu lah, masih tu cenderung lagi. Lah ni Allah pesan kat kita apa ni? Allah pesan dekat kita, in tubdu khairan. Barang siapa menyatakan kebaikan, kita buat baik, kita tunjuk. Kita tunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Jangan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak tunjuk kebaikan-kebaikan. Kata, boleh tak? Nak sedekah, tunjuk. Boleh. Nak pegang tasbih. Mana tasbih ni hilang. Tasbih. Tuk bagi tasbih. Ni. Jalan sini pegang tasbih. Untuk pegang tasbih, pegang yang tu, yang digital tu. Boleh nak tunjuk kebaikan? Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sekali orang kata apa? Sekali orang kata saya riak. Tu orang kata. Yang penting kamu tak riak. Itu bergantung pada niat kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Lepas tu, sallallahu alaihi wasallam nak menzahirkan kebaikan. Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Atau menyembunyikan. Yang tu lebih baik. Buat menyembunyi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni 2-3 hari ni mak cerita tak duk kecoh pasal satu grup dalam Facebook tu, dia panggil apa? Nak salli ala sayyidina Muhammad. Riak apa hari ni? Nak riak apa hari ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Riak apa hari ni? Dia nak, tak tahulah, saya pun tak dalam grup tu. Saya pun tak tengok. Oh, tahniah yang berpuasa, masya-Allah, bagus-bagus insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus, alhamdulillah. Menzahirkan kebaikan kan. Saya baik. Lepas tu dia buat apa-apa kebaikan ke ataupun apa yang dia ada ke, dia akan post lah, dia akan tunjuk lah kat situ. Tuan-tuan, Allah SWT, maka ada peranan-peranan asatizah ni, tegaklah menegur. Tegur tu bukan sebab kita cemburu apa yang dia ada. Kan? Ada yang langsing diet dapat kurus. Dulu pakai tudung elok lah, kurus-kurus dia sempit lah. Alah, kalau tak nampaklah badan yang kurus macam tu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Hashtag dan riak kan.
Main-main lah, main-main. Ada perkataan dan riak tu main-main lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada benda apa? Dia buat apakah? Dan riak. Cerita riak. Dia sebut main-main. Lalu kita tegurlah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang tegur ni Ustazah Asma. Tegur. Dia semua ada ditukar nama perkataan tajuk tu pun. Orang hantam lah, screenshot hantam, kata macam-macam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata hang ni janganlah pembaris sangat. Rupanya ada perkataan ni pembaris. Saya pun baru je belajar kata. Masuk pembaris ni lurus sangat. Kami main-main aja, main-main aja. Ya, tadi pelani perkataan. Saya tak tahulah semenjak ni saya risau dengan apa yang saya duk nampak. Dia makin teruk tau dia, makin teruk. Apa nak jadi saya pun tak tahu. Adakah ni ada tanda-tanda sesuatu yang besar akan jadi sampai ke tahap manusia jadi bukan-bukan lah ni. Betul? Dia jadi bukan-bukan, dia jadi pelik-pelik. Risau saya. Saya nak pesan dekat saya nak pesan dekat kita semua. Kuku ada anak-anak kita yang terjebak dengan benda-benda yang macam ni, yang suka permain-mainkan perintah dan larangan Allah. Nombor satu, bab riak ni bukan satu benda yang boleh dibuat main-main. Sebab dia betul-betul larangan Allah SWT. Betul-betul larangan Allah SWT. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut secara jelas Al-Quran. Perkataan riak tu Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut. Maka dia merupakan larangan daripada Allah SWT. Dalam hidup kita ni ada benda kita boleh buat main-main, ada benda kita jangan buat main-main. Sallallahu alaihi wasallam. Nak buat main-main satu-satu benda, macam baru ni dia buat main-main masak tak jadi kan. Ada macam tahu tak masak ni? Masak tak jadi ni satu page macam-macam memang tak tahu, terus tanya apa ni wali-wali Allah ni. Mana ada Facebook tengok apa. Dia buat siapa masak tak jadi ambil gambar bolam tu, lepas tu buka komen lah, kakak buka gelak lah. Ada yang betul-betul memang masak tak jadi sungguh. Ada yang saja masak bagi tak jadi. Bukan tu. Apa hukum dia? Beli barang, beli ikan, beli makanan, beli sayur, masak, buat tak jadi, ambil gambar, post kat dalam tu, lepas tu takkan nak makan, dia tak buang bolam tu sama. Dosa hukumnya. Salih semua. Bazir. Dosa hukumnya. Iaitu tak apalah, kira boleh tahan kira sikit lagi lah. Boleh tahan kira sikit. Tapi dalam bab riak minta maaf. Sebab Allah larang sungguh-sungguh. Dan bukan satu benda untuk dipermainkan. Tengok apa Allah sebut dalam surah Taubah ayat 65. Surah Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhuthu wa nal'ab. Dia kata apa? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka jawab? Tentu mereka akan menjawab, sungguhnya kami ni hanya senda gurau dan main-main saja. Dalam bahasa ni, kalau nak tukar main bahasa kita ni, janganlah jadi pembaris. Saya bila saya terbaca komen-komen yang duduk kat bawah tu, kami ni main-main aja, kami senda gurau aja. Saya terus teringat surah At-Taubah ayat 65 ni. Terus teringat. Sungguh Allah kata, sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama kunna nakhudu wa nal'abu. Sungguh kami main-main je. Kami, Allahumma salli ala Muhammad. Kami Kami senda gurau saja. Tak Allah kata apa dia. Tak Allah jawab kata. Allah jawab apa? Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah kata apa? Allah beri orang. Allah kata kat orang macam ni. Allah kata apa? Awak dengan ayat Allah, apakah dengan ayat Allah? Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu nak berolok-olok lagi?
Ni ayat Quran pun nak polok lagi. Dengan hukum hakam Allah pun nak polok-polok main-main lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, saya takut sampai satu hari nanti, tuan-tuan, dia keluar apa ni? Zina dengan siapa hari ni? Mustahil tak? Tak mustahil kan? Orang dah tak takut dah. Orang dah tak buat main-main. Jadi Allahumma salli ala tuan-tuan. Allah sebut apa? Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak menzahirkan kebaikan? Boleh. Nak menzahirkan kebaikan, maksudnya daripada duk zahir perkataan-perkataan yang buruk, bercakap yang bukan-bukan tu, baik kita zahirkan kebaikan. Maksudnya hantarlah mesej-mesej yang baik-baik, hantarlah post-post yang baik-baik, hantarlah tazkirah-tazkirah yang baik-baik untuk orang boleh mengambil manfaat. Jangan duk sembunyi pula bab-bab yang macam tu. Salih Muhammad, balighu anni walau ayat, dan sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Salih alaihi Muhammad, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Maksud Salih alaihi Muhammad, orang dapat hari ni surah At-Taubah ayat 65. Share tulis. Jangan tulis dekat situ. Ada benda kita boleh pemain-pemain, ada benda kita boleh buat main, ada benda kita tak boleh buat main-main. Di antaranya ialah perintah dan larangan daripada Allah. Jangan buat main-main, jangan buat senda gurau. Tengok Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 65 tu, buah dekat situ. Tu peringatan. Ada secara umum tulis dekat situ. Kan Allah Musa Jumat kan? Maka tuan-tuan, Allah Musa Jumat, tunggulah satgi kecaman. Satgi dia mai kecam tu lah, seolah ada screenshot pula hantar apa sebagainya. Tuan-tuan, Allah Musa ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah saya Jumat kan? Kita kata apa? Allah ni semua nak tunjuk bagus pula dah. Semua nak jadi ustaz pula dah. Masa Jumat, Ustaz Mi segeralah, Ustazah Mi Maggie lah. Kan Salih Azim Muhammad kan? Macam-macam lah dia main kata macam tu. Ya, kita bukan bercakap lebih daripada apa yang kita tahu. Kita menyampaikan setakat apa yang kita dengar. Nabi SAW suruh Salih Azim Muhammad, hendaklah orang yang ada pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir pada hari ini. Nabi SAW sebut waktu khutbah wada' dan khutbah terakhir Nabi SAW. Mungkin sahaja orang yang mendengar itu lebih memahami, orang yang mendengar itu lebih memahami daripada kamu yang berada di sini. Dan suruh sampaikan apa yang kita dengar, suruh sampaikan pada orang. Supaya ilmu itu berkembang. Saya kira orang katalah apa semua, oh ni nak riak lah, orang nak apa semua, ni nak tunjuk dia bagus, tunjuk dia baik. Nak tunjuk bagus kan, nak tunjuk baik kan, riak kan tak riak, tu kerja hati kita, bukan atas mulut mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira semua orang kata apa, Pak Long lama tak nampak di masjid pasal apa. Taklah hari tu saya pergi masjid sekali, lepas tu orang tu kata kat saya, tu Pak Long tu nak riak lah tu, tunjuk dalam masjid. Tu saya tak pergi terus sampai hari ni. Kenapa dia? Sallallahu Muhammad. Pemberi Kak Long, Mak Long hari tu pakai tudung, tengok elok dah, rendah cantik dah, apa semua apa. Ni pakai singkat balik, senteng balik, pin lah ni pasal apa? Dia dah hari tu saya ni tulah pergi belilah tudung labuh tu, pakai lagi pakai set. Tu ada orang kata kat saya, anak saya kata kat saya, "Hai mak ni nak jadi ustazah ke?" Dia tunjuk kan. Duk apa ni sagi orang kata riak pula. Ustaz saya takut orang kata riak tu, saya senteng balik kat atas. Tak nampaklah riak sangat. Riak tak riak bukan atas mulut orang. Riak tak riak itu atas hati kita. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i kata apa? Meninggalkan kebaikan kerana takutkan celaan manusia, itu juga riak. Kita dah buat baik dah, tiba-tiba orang kata kat kita, lalu kita tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab orang kata, meninggalkan kebaikan tu sebab orang kata, itu pun riak, kata Imam Syafi'i. Begitu, buat pasal apa? Kerana Allah, bukan pasal apa. Dalam keadaan kita dah buat lagi, ada yang puji. Abang kabar Pak Long juga yang kena. Sedap tu. Tapi bukan Pak Long tu baik. Jadi Allah muslimat tuan-tuan, buat macam mana? Buat. Tapi dalam keadaan kita nak buat tu, lagi ada bunyi duk main. Ada orang kata, ada orang keji, ada orang puji. Kan? Maka Salih alaihi Muhammad,
Tak tepi. Jadi kata pekak. Macam saya sebut. Nak jadi sedar selamat kata pekak. Kemarin saya terbaca satu komen daripada seorang ustaz. Saya sebab betul, perkataan dia betul, dia dalam kalam ulama. Jangan salah puji. Itu kurang itulah. Letak pujian pada tempat dia. Nak muji orang, puji orang tu pada yang sepatutnya untuk menerima puji. Jangan sekadar nak jaga hati orang, kita puji dia, akhirnya rosakkan dia. Faham tak? Salih ala sayyidina Muhammad. Suara dia memang tak sedap. Memang tak sedap suara dia. Dia duduk nyanyi ke apa ke, duduk apa. Suara dia memang tak sedap. Jangan duduk gagah kata suara dia sedap. Dan puji pada tempat, sesuai tempat dia. Sebab dia akan merosakkan dia. Di akhirnya dia berasa salih ala sayyidina Muhammad. Kita, oh suara aku sedap punya. Orang nak puji. Bukan maksud suruh kata kat dia suara tak sedap. Jangan kata apa. Saya kata apa? Oh suara teruk sangat, buruk sangat suara. Tak payahlah kata. Jangan duk perasan suara sedap. Tak tersedut kata apa. Tersedut kata apa. Tapi jangan muji. Sebab dia hanya akan merosakkan seorang. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kawan kita buat sesuatu yang salah, dia tak tutup aurat, maka kita menggunakan bahasa untuk menjaga hati dia. Cantiknya, baguslah apa semua. Kita memuji dia, dan akhirnya dia berkekalan dengan kemaksiatan dengan pujian kita. Maka pujian itu merosak. Maka tolong jangan puji orang yang tak patut kita puji. Sebab pujian ini hanya akan merosakkan seseorang. Puji seseorang yang layak untuk menerima pujian, tetapi elakkan daripada memuji di hadapan, yang juga akan merosakkan. Nak puji-puji ke belakang tak apa. Jumpa ke mana, tengok tu, Masya Allah, dia bagus semua. Salih semak dia ni bagus lah, rajin buat ibadat, rajin puasa apa semua. Dulu pun tengok je. Tak apa kita puji orang di belakang orang, tapi memuji di depan ni hanya akan merosakkan. Dan Allah sebab, maka pujian dipanggil pujian yang membinasakan. Baik, Allah bersama tuan-tuan. Maka tuan-tuan buat kebaikan, zahirkan kebaikan. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan sembunyikan kebaikan. Allah sebut, buat juga, buat sembunyi-sembunyi pun bagus. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah, kita sedekah sembunyi, itu lagi bagus. Dia boleh menjaga hati kita dan menjaga kita daripada fitnah. Salih ala sayyidina Muhammad. Boleh menjaga hati kita dan menjaga kita daripada fitnah. Salih ala sayyidina Muhammad. Orang yang akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang Allahumma salli ala Muhammad, dan sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Abdullah Abang kata betapa dia menyembunyikan sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sembunyikan lebih baik. Baik, Allahumma salli Muhammad. Dan yang ni yang paling susah untuk kita buat. Yang tadi menzahirkan kebaikan, insya-Allah yang tu boleh buat kot. Yang kedua, menyembunyikan kebaikan, yang ni agak susah nak buat. Pasal tak seronok, orang tak tahu apa kita buat. Kan? Puasa hari ni? Puasa senyap, siapa tak tahu. Puasa Salih si Muhammad. I nampak letih hari ni. Itulah letih sikit. I nampak letih hari ni. Puasa 3 hari. Hari putih, campur hari rejab, campur bulan rejab, campur cerita habis semua. Oh, detail. Niat 3 sekali pun. Kau tu tahu menyesal aku tanya. Kan Salih Muhammad. Wah. Lepas tu kalau orang tak puji, kalau orang tak kata apa, bagus hang lah. Dia tu tak kata apa enggak aku. Aku apa kata puasa. Tapi kalau puji, puasa apa hari? 3 hari. 3 hari macam ni. Ya Allah. Puasa bulan Rajab. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hebatnya. Saya rasa saya kecil lah. Saya rasa saya teruk. Saya tak boleh nak puasa. Makcik tanya, makcik hebat lah. Allah dia kembang lah. Dia seronok kan? Jadi Allah sebab sembunyikan ibadat bagus, tapi tak seronok pasal tak ada orang nak puji kita, tak ada orang nak kata kita bagus, tak ada orang nak kata apa. Susah. Salih ala Muhammad.
Yang paling susah sekali dalam kehidupan kita, antara benda yang paling susah dalam kehidupan kita ialah memaafkan orang. Yang ni paling susah. Duduk pilah kat mana pun, duduk atas kan, duduk bawah kan, level mana ke apa semua, maafkan orang ni sangat susah. Dan kadang mulut maaf, tapi hati tak maaf. Hati tak maaf. Sama. Hang dengan dia tu lagu mana? Ya. Hang lu bukan bergaduh dengan dia, dah aku maafkan dia. Tak. Tapi tengoklah ke akhirat ni, tengok macam nak boleh settle ke apa. Tak selesai lagi, ada lagi. Pergi jumpa dia. Ya, salah-salah dengan dia apa-apa. Pasal apa tak mau? Bukan hang dah maafkan dia. Dah maaf lah, tapi luka di kulit, nampak darah. Luka di hati. Siapa yang tak payah duk mermadah berjaga lah tuan-tuan. Jumpa, Assalamualaikum, selesai masalah. Tapi senang nak buat? Susah. Paling best sekali memaafkan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memaafkan sampai langsung tak lekat di hati. Itu paling best. Tapi memadai dengan dia melafazkan kemaafan. Hati susah kan? Hati benda paling susah nak kontrol. Forgive and forget. Bahasa orang kampung kami, orang Bukit Api. Forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Jangan bagi ingat. Tak usah dia ingat langsung. Apa dia buat lu, apa cerita apa. Dia buat apa kat abang tu? Tak tahu dia buat apa tu. Baby dia dah selesai dah. Aku dah selesai kan. Sampai macam tu. Tapi dia simpan tuan-tuan, jangan main-main. Masya Allah. Tambah perempuan, tambah. Oh, dengan laki dia lah, ya Allah. Sayyid Muhammad tergelincak sikit je laki dia. Cerita 18 tahun lepas dia bergelar. Apa ni? Abang jangan macam-macam abang. Abang ingat tak 18 tahun lepas, 13 hari bulan Mac tahun 1980 dia. Jam 3 petang. Abang ingat tak? Lokasi dia dekat sini. Detail dia cerita, tengah-tengah lagi dia, meleleh dia. Jangan main-main. Allah SWT, forgive and forget. Lupakan Allah SWT. Tuhan, maafkan orang. Bila tuan-tuan tak mampu untuk maafkan orang, tuan-tuan ingat apa benda? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau ada orang buat salah kat kita dan kita tak sudi untuk maafkan dia, kita nak tuntut ke akhirat, betul-betul kita ni daripada kita kecil dulu sampai kita besar ni, berapa ramai dah kita sakitkan hati orang. Orang yang paling banyak kita sakitkan hati, mak ayah kita. Mak ayah kita pun tak pernah simpan apa-apa maaf. Langsung tak ingat apa kita buat. Kalau cerita kita waktu muda dulu, cerita waktu kita betul muda dulu, apa yang kita buat dulu, tentang mak kita dulu, ayah kita dulu teriak malam-malam. Kalau dia boleh kata ke kita macam mana kita kata aku tak memaafkan, mampu kita. Kawan-kawan kita kat pejabat dulu tuan-tuan, berapa ramai orang yang sakit hati geram kat kita tu. Yang panggil kita ni maki hamun baling fal. Ingat kita jadi ketua jabatan apa semua ni, apa ni bodoh kita kata kat dia. Salih semua kan, balik ni tambah kita zakah tu, perempuan dia balik teriak kat lelaki dia. Duk lah kita tahan daripada pukul 11 kena marah sampai petang tu. Macam tu je. Sampai dia bekerja. Sampai lelaki-lelaki buka pintu yang masuk-masuk, pang, dia teriak kat lelaki dia. Pasal apa pula ni? Dia kata apa semua. Kena apa kata saya bodoh hari ni. Kalaulah dia tu sampai hari ni, tapi hari waktu farewell kita, hari perpisahan kita tu, dia lah yang bagi kek dia, yang potong kek kat kita, bagi hadiah kat kita. Kalau dia buat perangai macam kita kata apa? Kita kata aku tak maafkan hang, salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang duduk bawah kita yang akan tuntut kita ke akhirat. Tapi semua orang maafkan kita. Tiba-tiba kita seorang kita kata apa-apa tak memaafkan. Sombong lah. Sombong. Salih Muhammad. Tuan-tuan, belajar maafkan. Salih alaihi Muhammad. Allah bagi apa? Al-Jannah arduhas samawat wal ard. Syurga, yang surga ini seluas langit dan bumi, Allah bagi kepada wal afina 'anil nas, orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kerana Allah bagi kepada syurga yang seluas langit dan bumi. Subhanallah. Dan Allah SWT, maka belajar untuk memaafkan. Dan Allah SWT
Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tengah duk perang, tengah duk lawan musuh. Tiba-tiba dia dah jatuhkan musuh tersebut. Bila jatuhkan musuh, duduklah Sayyidina Samad. Terduduklah. Lalu subhanallah Sayyidina Samad, Sayyidina Ali duduk atas dada dia lah. Tinggal nak bunuh dia lagi. Tiba-tiba dia ludah muka Sayyidina Ali. Ludah muka Sayyidina Ali. Kalau saya hang ludah aku. Lagi settle kawan tu. Tiba-tiba Sayyidina Ali buat apa? Sayyidina Ali bangkit, belah. Kau ni punya heran. Dia kata, hang ni dah duduk dekat atas aku dah. Sayyidina Ali Samad, hang nak bunuh aku dah. Tapi siapa hang tak dibunuh ni? Dia kata, tadi aku nak bunuh hang kerana Allah. Tapi kalau aku bunuh hang juga, lepas hang ludah aku takut bukan lagi bunuh kerana Allah, tapi aku bunuh sebab hang ludah. Sampai ke tahap macam tu lah tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan dahsyat. Nak jaga niat tu. Satu hari Khalifah Umar Abdul Aziz, dia pergi ke masjid. Bila sampai di masjid, Allahumma salli ala Muhammad, dia tengok ada seorang sedang tidur, mengeruh sedap. Kat masjid. Salli ala Muhammad. Benar? Macam waktu Syekh sembahyang tahajud semalam ni, panjang sangat, lama sangat berdiri tu kan. Pada kemarin kan, kemarin subuh kan, sebelum subuh tu, lama sangat dia duduk belakang lena mengeruh kan. Dia lah Sayyid Azan, insyaAllah kan, Sayyid Simad. Dan kalau semalam Sayyid Simad ada orang yang main duduk kat masjid, Sayyid Simad lena mengeruh. Waktu khutbah tu, saya duduk khutbah Jumaat tu, ada orang lena mengeruh. Lena mengeruh ni maksud dia memang jenyok sungguh lah. Betul-betul dia nak. Dia kadang-kadang bukan lama, kadang-kadang 5 minit je. Tapi tak pula kan, maksud dia semua. Berhenti shell pun dia tak perasan. Tak gelak aku. Saya Muhammad. Itu cerita kami 3 orang hari. Lalu subhanallah Sayyid Muhammad, dia masuk orang duduk. Tuan faham nak mengeruh ni apa? Mengeruh. Dia panggil apa? Berdengkur. Berdengkur. Saya bahasa kami orang keping snore. Snoring. Bila Allahumma salli ala Muhammad, tahu khalifah ni, Khalifah Umar Abdul Aziz, hebat ni, memerintah betapa luas kerajaannya. Bukan sakat Perdana Menteri kita lah. Cerita dia Salli Muhammad. Khalifah Umar Abdul Aziz, dia masuk, dia pergi kejut orang tu tengah duduk lena nyenyak tidur. Dia masuk nak semayang dah. Salli ala Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia pun bila dia tengah duduk lena nyenyak tu, dan tiba-tiba orang kejut dia. Tak. Dia duduk. Dia kata apa? Sejak gila. Dia kata apa? Pasal dia majnun, dia panggil. Majnun panggil tu. Kalau akulah kan kalau kita lah kan, Khalifah Umar Abdul Aziz, Khalifah ni kan, bila orang kata Majnun, kata gila ha. Lepas tu dia pun senyum kat orang tu, senyum pun dia pergi sembahyang. Orang tu yang terkejut, yang tu dia waktu dia duk mamai tu, dia kata dia terka betul lah. Bila dia sedar sikit tu, ya Allah, Khalifah ni Sayyid Muhammad kan. Bayang tak? Nak mudah faham kita ni, katalah yang betul agung lah kan. Kita duk lena kat masjid, yang betul agung pergi sembahyang kat dia, macam ni sembahyang kat masjid. Yang betul agung ni, dia pergi tu dah sini, masuk dia tengok kita ni, dia pergi kejut. Kita terkejut, jaga-jaga dia. Oi gila, kita kata dia. Lepas tu ya Allah, agung. Lagu nak kat kita ni. Allah, dia main gelabah gelisah apa. Minta maaf lah Khalifah, minta maaf lah. Dia gelak dia. Dia kata apa? Tak apa, lama dah orang tak panggil saya nama tu. Salah satu nama yang tak pernah orang panggil saya nama tu, hari ni saya kena panggil nama tu lah. Okeylah. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dia pasal pada macam tu kan, dia berjaya untuk mengawal diri dia.
atas satu benda yang orang buat yang boleh saja nak marah. Apa ni, aku kejut. Tapi subhanallah tuan-tuan, dia mengawal dirinya dengan kebaikan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, ada satu kisah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada satu hari Nabi SAW duduk dengan Allahumma salli para sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW tersenyum sampai nampak geraham dia. Senyum sampai nampak ni apa ni, gusi geraham dia. Gigi ni, gigi taring ni. Senyum sampai nampak gigi taring. Itu level Nabi SAW senyum kan. Kita sampai jam boleh sakut orang ni. Gelak lebih-lebih sampai sakut ni ada. Lepas tu saya pernah tengok sekali, pergi balik sembahyang Jumaat, saya khutbah Jumaat itu. Habis main Jumaat apa semua, habis mayan duduk. Sadat Samad keluar-keluar, tengok dekat luar tu ada kecoh-kecoh. Pasal apa kecoh-kecoh ni? Tengok semua. Ada seorang dia panggil dislocation. Dia punya ni rahang dia ni. Duduk ada. Gitu. Pasal apa? Tak tahu menguat lebih ke apa. Jaga orang menguat jangan bibir lah. Menguat lebih dislocation ni. Sakit tak mau saya tak boleh. Saya duduk rasa meremang bulu kaki, saya duduk tengok ni. Macam nak buat. Lepas tu ada doktor seorang tu panggil dia betul ke dia. Dia bila dia betul, dia duduk tahan lagi, dia macam duduk berkeras, dia buat keras. Jangan buat keras ni. Tak kita apa. Sudah. Dalam panggil ambulans buat pergi hospital lah. Kesian. Jangan duduk gelak lebih sangat sampai lagi ni. Nabi SAW senyum sampai ni. Sallallahu alaihi wasallam ni. Nampak tu. Lalu sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tanya, pasal apa Rasulullah senyum? Nabi SAW cerita, aku tengok ada dua lelaki daripada umatku berlutut depan Tuhan. Nabi cerita, aku tengok ada dua umatku duduk berlutut depan Allah. Dia Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang yang kata apa? Ya Allah, tolong bagi hak aku daripada saudara aku ni. Dia buat inayah kat aku. Tuntutlah ni. Dia ni buat inayah kat aku, ya Allah bagi hak dia kat aku. Lalu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah berfirman, berikan barang saudaramu yang telah engkau inayah tu, wahai si fulan. Kamu bagi. Orang itu pun bagi tahu apa ni, sallallahu alaihi Muhammad, tak ada lagi kebaikan yang tinggal padaku, wahai Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu yang pertama tadi berkata, biar dia pikul dosa-dosa aku. Lepas tu jangan buat zalim Quran. Habis pahala tuan, habis pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kata korang ke apa sebagainya, pahala kita transfer pergi habis, rapat, tak tinggal satu pun. Dia kata, bagi-bagi dia dah. Tak ada apa dah bagi Allah, habis. Kering kontang lah, tak ada apa dah. Orang tu kata apa? Ya Allah, saya ada dosa saya bagi kat dia pula. Lalu Allah SWT Muhammad, waktu kisah tu, waktu duk berlaku, waktu Nabi SAW kisahkan tentang perbalahan dia orang tu, waktu tu Nabi SAW melena yang mata dia. Dia kata hari itu hari sangat besar. Sebab hari itu manusia menginginkan dosa yang berat itu dapat dipikul oleh orang lain. Lalu bagi Nabi SAW kata pula, maka Allah berfirman kepada orang pertama tadi yang dahulunya diinayah oleh saudara itu, dia yang meminta haknya, dia kata, angkat kepala kamu. Angkat kepala kamu tengok. Dia duduk lagu tu je. Allah bagi dia. Allah ambil dia. Macam kita lah, aku berdoa orang betul lah. Kan, aku tengok duduk. Nak minta malu tapi minta juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata, jangan angkat tengok kepala tu. Tengok depan ada apa. Dia pun angkat kepala, subhanallah. Dia tengok tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syurga ni bangunan indah lah, syurga ni cantik. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu untuk siapa tu bangunan tu, ya Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Tu untuk siapa ni? Nikmat syurga yang cantik ni untuk siapa ni? Dia kata, untuk orang yang sanggup bayar harganya. Sallallahu alaihi wasallam. Siapalah yang sanggup bayar harga tu? Nabi mana yang sanggup bayar? Rasul mana sanggup? Allah kata apa? Kamu, saya nak bayar dengan apa? Maafkan dia. Dia kata, ya Allah, saya sembah. Lah ni aku maafkan dia. Waktu tu juga aku maafkan dia. Kalau lah tahu kata macam tu dapat ni, dunia dulu maafkan dia dah. Tapi kes tu dia sangkut lama dekat padang mahsyar, tak boleh nak pergi.
Pasal apa? Orang semua berhadapi dah. Makcik ni pi dah, makcik tu pi dah. Kau ni pi dah, kau ni pi dah, pekat-pekat pi habis dah. Tinggal dia. Tak pi. Ni pahala banyak masuk. Dah anu ada nak selesai dengan seorang. Dulu kat dunia dulu tak selesai lagi, nak selesai kat akhirat. Kan? Kes tu tak boleh nak pi. Rugi dah. Rugi. Akhirnya Allah kata apa? Saya sama pegang tangan saudaramu, bawa dia sama-sama masuk syurga. Kemudian Nabi pun kata apa? Oleh sebab itu, takutlah kamu sekaliannya kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu dengan seorang yang lain. Ingat tu Ustaz Jimat tuan, jangan duduk kata aku tuntut ke akhirat. Jangan duduk sebut-sebut ni aku tak mau maafkan hang, kita jumpa ke akhirat nanti. Jangan. Benda akhirat bukan benda mudah. Biar bagi selesai, bagi senang nanti nak pergi kat sana, nak masuk syurga Allah SWT. Tapi duk teringat juga tak apalah, kata Liza. Duk teringat juga tak apa. Benda dalam hati dah buat guna. Pelan-pelan pedor-pedor nanti dia hilang lah. Kan? Pedor-pedor nanti hilang. Saya tak sibukkan benda yang lain dia lupa lah. Tambah buat baik, pergi buat baik. Tu buat baik lagi. Lagi orang buat zalim, buat jahat kita, pergi bagi hadiah kat dia. Lagi buat jahat dia, pergi hantar buah. Mana Salih Syed Muhammad? Pergi hantar apa-apa. Salih Syed Muhammad post pergi kat dia buku. Rasa macam ni. Pokong hantar. Kita punya tu. Baik Allah SWT. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kerana itu Allah berfirman, fa innallaha kana afuwan qadira. Sungguhnya Allah maaf lagi maha kuasa. Untuk itu disebutkan dalam athar bahawa malaikat penyangga arasy bertasbih kepada Allah. Sebahagian berkata kepada yang lain, Maha suci engkau ya Allah, betapa santunnya engkau setelah engkau mengetahui. Yang lain berkata, Maha suci engkau, maafmu setelah engkau mampu. Dalam hadis sahih, ma naqasa malun min sadaqatin fatasaddaqu wala zadallahu 'abdan bi'afwihi illa azzan wa man tawadda'a lillah rafa'ahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harta tidak berkurang kerana sedekah, maka bersedekahlah. Ini ingat ni janji Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni saya nak pesan kat kita semua. Jangan duk berasa sikit pun duit yang kita sedekah tu hilang. Sungguh tu tak? Salih Al-Samad. Ni makcik-makcik kat sini ni. Salih Al-Samad. Pantang buka sedekah, buka apa? Habis. Dia tak ada nak bagi kat orang lain. Orang tanya, Ustaz, cerucuk tu tak ada apa? Tak ada lah. Baru sebut. Kita ni nak buat. Sampai terus duit. Tak boleh nak tolak dah, minta maaf lah yang lain-lain Ustaz Al-Samad. Jadi sebab Ustaz Al-Samad datang sedekah. Ada tak yang jatuh miskin ke sedekah? Tak ada seorang pun jatuh miskin. Makin besar dia ada tu tengok. Makin duk kembang nampak. Nah Al-Samad, tak ada tuan-tuan. Tak ada orang yang akan jatuh miskin dengan sedekah. Tak ada orang yang jatuh miskin. Confident, saya sangat confident. Tahu pasal apa? Sebab yang sebut bukan saya, yang sebut Nabi SAW. Nabi kata, mana qasa malun min sadaqati. Takkan berkurang sikit pun harta orang sedekah. Sedekahlah tuan-tuan, takut apa? Nabi SAW kata, fatasaddaqu, Nabi kata bersedekahlah kamu. Sedekah. Tuan-tuan boleh bayang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia sedekah seluruh harta dia. Seluruh harta, satu pun tak tinggal, semua sedekah. Kita tengok tak Sayyidina Abu Bakar jatuh miskin? Tak. Sayyidina Abu Bakar di antara sahabat yang harta, yang kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tidak menambah kepada seseorang hamba kerana maafnya kecuali kemuliaan. Allah tak akan menambah kepada hambanya yang memaafkan orang lain kecuali Allah muliakan dia. Tuan-tuan nak mulia, nak jadi mulia di sisi Allah, tuan-tuan maafkan orang. Orang maafkan orang ni, Allah orang mulia. Saudara semua. Tapi maaf, bagi maaf sesungguh. Tak apa, saya maafkan dia. Maaflah. Saya sedarlah jadi saya siapa ni tak maaflah. Itu bukan minta maaf. Tu protes sama dia.
Tahulah kita ni siapa. Tahulah dia duduk tak mana, minta maaf lah. Lagu ni lah kita ni selalu lah duduk buat salah. Semua pun tak kena, semua pun tak kena semua. Yang ni tak kena, yang tu tak kena. Daripada dulu sampai dah tak kena gosok habis. Dia semua tak kena. Maaf syukur lah, maaf. Maksud saya, Allah akan muliakan dia. Tak ada sikit pun Allah akan bagi, melainkan Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Allah akan muliakan. Kemudian Nabi SAW sambung, siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan meninggikan dia. Siapa yang merendah dirikan kepada Allah, siapa merendahkan dirinya kerana Allah, maka Allah akan memuliakan, Allah akan mengangkat darjat. Hadir riwayat Imam Muslim. InsyaAllah tuan-tuan, demikian tafsiran kita pada hari ini. Saya Jamilah Abdul Karim, boleh tak Ustaz apa-apa kita belanjakan untuk keluarga dan anak-anak kita diniatkan sebagai sedekah, dan memang itu pun sedekah. Wahai Kak Jamilah Abdul Karim, saya lihat Muhammad. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah kepada ahli keluarga kita. Sedekah merata ahli keluarga sendiri meripat tak makan apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiap hari makan Maggi aja. Bukan pasal tak ada duit, pasal suka makan Maggi tu. Kan saya ini. Dan muslimat. Kadang-kadang dengan kawan-kawan bukan main lagi. Aku belanja. Mari duduk aku belanja. Balik rumah kedekut piang dengan di anak-anak dia. Jadi sebenarnya dengan ahli keluarga kita, sedekah yang paling baik ialah sedekah bermula daripada ahli keluarga kita dulu. Kemudian orang yang di kalangan ahli keluarga, mula anak-anak kita, kemudian ahli keluarga kita, kemudian jiran yang terdekat dengan kita, kemudian masyarakat kita. Itu dia punya sequence dia. Salat sama. Kadang-kadang kita nampak yang jauh salat sama, tapi kita tak nampak yang dekat. Baik, Allah SWT. Dan terima kasih Kak Siti Nurbaya, terima kasih Hassan Hashim, Hazliza Mukhtar, Tuan Fadil, Nur Afidah Bahari, Umi Kaltum, Shimah Hashim, Muhaini Abu Bakar, Masnura Abdul Malik, Hassan Nur Hawati, Mulhaf, Irsyaham, Zali Asyam Muhammad, Abang Halim, Kak Ibaskar ni mana puasa, Nur Hawati, Lizliza, Marpuh Buhari, Edi Aswad, Farzana Arifin, Jawahirdin, dan semualah sahabat-sahabat yang ikuti secara langsung di page dan juga di Instagram. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari dalam Usratuna Jumaat. Salat Jumaat kitab Bahrul Mazi, insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ummu Zulaikha, Mazi Jan, Asbullah, Haji Mak Musa, Mulhaf, terima kasih Ayu, terima kasih Ayu, Asyari, Khalid, Jawahirdin, Asyari Talib. Okey, jumpa lagi